天上的云彩似海哈流呀，嘿呀嘿哈流，嘿呦嘿哈流。那个地上的呀雨点儿那呀流。哎呀，地上的呀雨点儿那呀流。Defu dah. Ya. Profesor. Ya, Abang Defu. Si budak ni. Alamak, macam tak ada tenaga je. Taklah, agak cekap juga tu. Berlatih masa tapis pasir. Debau. Ketinggian di depan dan belakang ni tentukan kecerunan bangsal cendawan. Matahari sangat penting. Gunakannya untuk tingkatkan suhu. Tapi bukan dengan dijemur matahari secara langsung. Awak faham tak? Gunakan cahaya matahari tapi tak boleh dijemur. Tak faham pun tak apa. Kami tengah tulis manual. Nanti awak boleh baca sambil belajar. Ikut sudut 7 cahaya matahari dan juga kadar pemantulan dan refleksi cahaya, permukaan bangsal serta kadar penyerapan. Kecerunan bangsal cendawan di kawasan Ningxia lebih sesuai diletakkan pada 25 darjah. Jadi semasa kita membina dinding yang menghadap ke utara mesti lebih tinggi lagi. Dahlah. Mulai esok saya akan ajar awak. Wang! Ya. Datang tolong. Baik. Sini. Banyak ni baju dah basuh. Banyak mencuci. Susah nak membasuh. Ya, betul tu. Kak Cik Hong, kenapa tolong Ye Juan cuci baju lagi? Nanti dia manja. Dia kan tak sihat. Saya tolong aja dia. Kebelakangan ni lepas kerja, Yi Juan tidur aja. Ada apa-apa yang berlaku ke? Iyalah. Saya pernah nampak Liu Jiachang jerit nama dia di asrama tapi dia tak turun pun. Dia sendiri yang cari pasal. Apa kata kita mandi dulu masa baju direndam? Boleh juga. Jom, jom. Jom. Kak, kami pergi mandi dulu ya.
Ye Juan, saya dah jemur baju awak dekat luar. Cepat sikit kering. Ye Juan, dah beberapa hari awak tak cuci muka. Jari awak dah lama tak kena krim muka. Awak pun perasan kan? Lain kali kena sapu pada leher dan badan juga tahu. Ada orang usik besen saya ke? Awak usik Apa? Pakaian dalam saya direndam dalam besen. Masa saya balik, tiba-tiba hilang. Ada orang nampak awak usik besen saya. Dah kena tangkap pun masih nak sembunyikan ke? Mana pakaian dalam saya? Awak simpan kat mana? Siapa tak pernah tengok? Betul tu. Awak memang tak pernah tengok lah. Apa maksud awak? Curi barang orang, tak tahu malu. Apa yang awak buat ni, ya? Sini. Awak tengok dalam cermin, bentuk badan awak tu kurus saja. Kak Chee Hong takkan boleh pakai pakaian dalam awak tau. Awak bukan tahu apa. Jangan nak mengarutlah. Awak pun tak pernah tengok. Kak Chee Hong duduklah. Mereka tak boleh buli kita. Perempuan garang yang dekat dalam bengkel tu pun buli kita. Lepas tu, Lu Jiangxiang pun sama. Dia yang paling tak ada hati perut. Tak apa, Ye Juan. Jangan sedih lagi. Jangan pedulikan mereka. Kita datang nak cari rezeki. Tak dapat duit pun. Kita langsung tak dapat duit pun. Tak dapat duit. Kita mesti boleh dapat. Kita kena berlatih bersungguh-sungguh. Untuk lulus dalam peperiksaan. Dapat gaji yang lumayan dan dapat bonus. Jangan sampai orang lain pandang rendah. Sudah. Jangan menangis. Jangan nangis lagi. Kak, jangan takut. Masa kita petik buah merah di haji, tangan kakak yang paling cekap. Anggap je ini macam petik buah. Tunjukkan kehebatan. Kakak boleh. Dah bersedia ke? Sudah. Mula.
Semua orang lulus. My Meo tempat pertama. Tahniah. Okey. Sini, dengar. Dengar tahu. Cakap. Mereka tak boleh pandang rendah terhadap kita lagi. Betul. Orang yang hidup di Jaiku yang paling tabah dan berkemampuan. Saya betul. Ya. Memandangkan kita dapat hidup di sana, kehidupan kita hanya akan jadi lebih baik. Saya pula. Saya nak ucapkan terima kasih. Awak semua dah banyak menyokong saya. Alah, apalah. Semuanya usaha kakak sendiri. Kita memang berkebolehan. Mari kita minum. Debo, awak rugilah kalau bangsa ni tak tumbuh cendawan. Debo, dah berapa kamu belanja? Sikit je. Debo, dah siap ke? Dah nak siap dah. Debo. Angkat. Letak sana. Letak Nak tanya ni. Awak bina bangsa ni dengan wang yang awak dapat dari Zinja. Ya. Cukuplah. Baik. Cukup susah nanti. Ketua daerah Chen yang minta kita buat. Kalau ini projek pihak kerajaan, mereka mesti bagi sikit bantuan. Betul tak cakap pakcik? Itulah pasal. Wah, apa pula tu? Itu kena tanya abang. Bangsa ni memang dibina guna duit saya. Nak tanya apa? Ya, sini. Defu. Bagus. Pakcik Doyu nak tanya awak. Kerajaan ada bantuan bina bangsa Debo ni. Pelan-pelan tak boleh? Alah, Pakcik Doyu. Pakcik janganlah fikir banyak sangat. Angkat. Kalau kerajaan bagi bantuan, mestilah saya bagi tahu semua. Kalau pakcik rasa untung, pakcik pun cubalah buat juga. Kita tengoklah macam mana. Debo, Ya? nyalakan api. Baik. Buat apa ni? Cari pendapatan. Kenalah raikan. Permulaan yang bagus. Ya. Ya. Betul lah. Ramainya orang. Asalnya saya nak kumpulkan orang malam ni untuk dengar penjelasan Profesor. Memandangkan semua dah datang waktu bangsa ni siap, Profesor jelaskan sekarang je lah. Boleh. Sudahlah. Kalau jelaskan sekarang, kami bukan faham. Macam apa petani kata. Hanya lumpur di kaki bila keluar dari air. Bila cendawan awak dapat untung, baru datang jelaskan. Masa tu barulah kami faham. Dah, jom balik. Jom balik. Alah, janganlah pergi. Apalah. Jom, mari. Jom. Kak Syihwa. Ya. Jom. Ya. Saya ada benda nak buat. Cik, Dah. awak nak belajar cara menanam cendawan? Tak apa, nanti saya angkat. Marilah cakap di sini. Ya. Jomlah kita balik. Saya ada benda nak buat lagi ni. Dah. Saya memang nak belajar cara menanam cendawan. Shui Hua ni cerdik orangnya. Dulu kami rakan sekelas, dia lebih pandai dari saya. Masa dengar Profesor jelaskan tentang suhu penampaian tu, steril dan letak tiang, mesti kakak lebih faham. Keluarga saya tak ada duit. Kerajaan pun tak boleh pinjamkan duit. Kakak bantu saya lah. Abang lebih sibuk di kampung. Saya pun tak harap dia untuk bantu saya. Macam ni je lah. Kakak bantu masa saya sibuk. Lepas tu nanti saya bagi upah. Baik. Baguslah awak sudi bagi saya bantu. Asalkan awak sudi, Profesor sanggup ajar. Betul. Mesti kejap je awak kuasai. Lepas je belajar, mesti dapat cari pendapatan. Asalkan awak rajin dan bersungguh-sungguh, balasan yang baik mesti menanti awak. Saya tak takut. Profesor dah alang-alang saya dekat sini. Boleh Profesor ajar saya juga? Awak datang je bila-bila. Terima kasih. Wow! Hai. Profesor dah datang. Alah, awak kena biasakan diri. Benda ni barang yang baik. Macam mana dengan baja rumput awak? Ingatlah, saya tambah kapal ikut manual. Rasanya tak ada masalah. Profesor Ling, baru barang dekat dalam truk tu terlalu busuk lah. Debo, Profesor Ling dah bawakan awak baja utama dan baja sampingan. Awak ikutlah Profesor Ling untuk belajar cara buat kompos. Saya rasa baja rumput dah okey. Letak je baja. Dapat angkat tak? Bahan utama untuk pupuk baja ialah baja rumput dan baja najis. Kali ini kami bawa baja najis yang dah diuruskan dan boleh jadi kompos. Lain kali,
awak kena buat baja sendiri. Busuknya. Bukankah awak kata awak tahan lasak? Saya memang boleh kerja keras. Tapi saya memang takut dengan bau najis. Kompos ni ialah baja najis. Tak kira najis ayam, lembu atau kuda. Semua pun boleh. Tapi awak kena ingat, tak kira mana satu najis jadi bahan utama, awak kena pertimbangkan dua unsur, iaitu pengekalan air dan kebolehnafasan. Awak kena ambil perhatian tentang nisbah baja rumput dan baja najis. Kalau baja najis terlalu banyak, kalau kita baja akan tinggi, kadar pertumbuhan pula jadi rendah. Maksudnya, lebih banyak baja tak semestinya lebih baik. Awak dipandai juga. Betul lah tu. Kuantiti tu tak penting. Yang penting ialah sesuai dan seimbang. Profesor Ling, lain kali boleh tak kurangkan baja najis dan banyakkan baja yang baunya tak busuk sampai macam ni? Boleh tak? Debo, awak tak boleh pandai-pandai. Semua kompos ni dicampurkan secara khas selepas Profesor Ling dah buat banyak eksperimen. Awak tahu tak? Busuk ke tak busuk bukan masalahnya. Jadi maksudnya lebih busuk lebih baguslah, kan? Betul. Betul. Dah tak busuk. Baja ni sikit pun tak busuk. Profesor Ling, saya nak pergi sedut udara segar. Alamak, awak ni kenapa? Ha? Saya hampir mati sebab busuk. Dengar kata ayah awak laburkan duit untuk bina bangsa cendawan. Awak sibuk buat apa? Saya cari awak, tapi awak tak ada pun. Saya tahu awak dah balik. Saya tak jumpa awak sebab saya sibuk uruskan hal yang penting. Dan nak selesai dah urusan tu. Hal penting apa? Ada calon pasangan? Mana ada calon pasangan? Hai, awak ni. Kalau ada calon yang baik, siapa suka kita yang miskin ni? Betul tak? Jadi apa hal yang penting tu? Tak nak bagi tahu ke? Saya masuk dululah. Alamak, bau apa ni? Busuknya. Apa? Awak tu busuk. Awak tak tahu apa? Kena busuk dulu sebelum rasai manis. Tak ada busuk sekarang, macam mana nak dapat manis? Awak ni, awak buat kerja sia-sia, tahu tak? Awak boleh guna duit pelaburan tu untuk beli traktor. Kalau hasil pertanian lumayan, kerja di kebun. Kalau ada masa lapang, boleh angkat barang. Kalau nak tahu, lepas cendawan tumbuh di bangsa cendawan, saya boleh jual dengan harga 4 atau 5,000 yuan. Awak tipu. Saya dengar orang kata, Memeo di Fujian tak pedulikan awak. Jadi awak marah sebab tu tanam cendawan. Siapa yang mengarut ni? Saya yang tak nak pergi ke Fujian. Ya. Debau, mari. Ya, saya datang. Kita jumpa nanti. Penduduk kampung tak takut bau najis dan kencing. Kami dah biasa hidup bau ni. Tapi lepas najis dan kencing tambah dengan barang ni, alamak, baunya terlalu busuklah. Ini baja sampingan. Tujuannya adalah untuk menambah khasiat baja utama. Ia juga naturalkan keasidannya lalu meningkatkan kualiti penapaian kompos. Baja sampingan ni biasanya terdapat dalam urea, plaster dan juga kapur. Baiklah, sekarang saya akan jelaskan pengetahuan sukar. Ia ada dalam menu lawak tu. Awak mesti kena buat nota. Rehat sekejap. Jangan lama-lama. Baik, boleh. Apa yang kita buat sekarang, memupuk penapaian baja bagi kali pertama. Selepas penapaian berjaya, ia digerakkan ke katil cendawan untuk penapaian kali kedua. Seterusnya, kita boleh menyemai anak cendawan. Kalau ikut ketebalan pemupukan baja dan katil cendawan ialah 15 cm. Setiap meter persegi mengandungi kompos 32 kg. Baja rumput pula seberat 19 kg. Kandungan nitrogen tak kurang daripada 1.2%. Kandungan air tak kurang dari 40%. Jadi Debo, awak kira berapa kompos dan baja rumput yang diperlukan oleh bangsa cendawan? Debo, awak tengok ya. Keluasan bangsal cendawan. Katil cendawan sepanjang 4 meter, selebar 1.2 meter. Jumlahnya ada 4 unit katil cendawan. Setiap unit ada 3 lapis. Awak kiralah. Bangsa cendawan depo sebanyak 57.6 meter persegi. Jadi maknanya
Profesor Ling, cuba tengok. Betul tak pengiraan saya? Syahwa, awak memang berkaliber. Saya rasa awak memang kena bina bangsa cendawan sendiri. Betul tu. Kali ini saya datang untuk belajar dan membantu. Itu pun dah cukup. Profesor Ling, saya akan simpan duit untuk bina bangsa saya sendiri. Bagus. Awak kena belajar dari dia tau. Debo, kamu cuci tandas ke? Kenapa busuk sangat? Kenapa dengan kamu ni? Jatuh longkang najis ke? Saya letak baja untuk tanam cendawan. Wah, pakcik rasa otak kamu dah bermasalah masa kerja di luar. Nasib baik tak tinggal kat parut. Peduli apa? Kak Syihwa, kakak dah datang. Ya. Kakak boleh buat sendiri. Awak tak perlu masuk. Tengok kakak seorang, saya pula yang segan. Apa yang Profesor Ling kata, semua kakak dah catat. Kapur kena diletak serata. Kompos kena disediakan. Tadi kakak tengok, baja belum disediakan lagi. Kena tunggu sekejap. Kak Syihwa? Ya. Saya nak dengar pendapat yang jujur. Tentang apa ni? Kita dah bekerja bertungkus lumus. Kakak percaya kata Profesor Ling yang lepas cendawan tumbuh, kita boleh untung? Tak yakin dengan Profesor Ling? Sejak kecil, saya tak pernah berjaya. Tapi asyik timbulkan masalah. Ayah saya, abang saya, penduduk kampung dan juga pandang saya. Jadi kali ini, saya risau mereka akan ketawakan saya. Saya takut hal ini akan terjejas pada akhirnya. Debo, saya kerja di tempat awak dan belajar dengan profesor beberapa hari ini. Saya jadi lebih berkeyakinan lagi. Apa yang Profesor Ling ajar tu ialah sains. Selagi kita belajar bersungguh-sungguh, saya percaya bangsa cendawan awak mesti dapat kaut banyak keuntungan. Pada masa itu, Memiao pun akan yakin pada awak. Sebenarnya, dia memang selalu percayakan awak. Jangan risaulah. Lepas dengar kata-kata kakak, lega hati saya. Saya mesti akan berusaha dan tanam cendawan tu. Debo? Ya? Dari kecil awak memang bijak. Awak tak faham sesuatu sebab awak kurang pendidikan. Saya lebih mudah faham. Bukan disebabkan saya lebih cerdik. Tapi saya pernah belajar sampai sekolah rendah. Pernah belajar asas sains dan kimia. Sebenarnya abang awak ada lebih banyak pengetahuan. Dia tak ada masa teman awak belajar sebab dia sibuk kerja di kampung dan pejabat pembangunan. Tak terkejar. Saya ada buku teks lama. Kalau awak sudi belajar, saya sudi mengajar awak. Kak Syihwa, sebenarnya saya selalu anggap kakak sebagai kakak kandung. Kalau masa tu kakak kahwin dengan abang saya, tak perlu hasil antara kita. Bangsa cendawan ni milik keluarga. Sekeluarga atau tidak, awak memang patut panggil saya kakak, kan? Betul. Jangan cakap lagi lah. Sambung kerja. Sambung kerja. Kapur kena ditabur serata. Debo, awak keluarlah dulu. Ya? Bau kat sini terlalu busuk. Tak apa, saya boleh bertahan. Sapu rata guna tangan. Tahu, mesti sapu dengan serata. Baik. Biar saya yang buat. Bukan macam ni. Kena gunakan tangan. Untuk
teruskan perjalanan ni, kita kena teruskan dengan cendawan. Jadi kalau kita nak buat ni, cendawan tu kena bagus. Untuk samakannya, kita kena... Apa sih nak cakap ni ya? Alamak. Boleh. Debo ni memang berbakat. Semua ikut ajaran saya. Semua ni jasa Kak Syihwa. Dia teliti dan cekap. Awak tak buat kerja yang disuruh, ya? Semua mengharapkan orang lain. Masa tu saya nak bagi Kak Syihwa gaji. Dia tak nak. Saya pun fikir, sudahlah, biar dia bekerja lebih. Jadi nanti, dia pun takkan segan lagi. Saya rasa awak ni takut susah. Sampai buat awak rasa tengah bantu orang. Kami saling membantu. Lagipun mana ada saya curi tulang. Setiap malam saya mengkaji sampai ke tengah malam. Kajian apa yang awak buat? Bangsa cendawan dah siap. Apa lagi yang awak nak kaji? Saya kena kaji tentang harga bahan, bina bangsa cendawan. Tempat beli bahan, macam mana harga pengangkutan dan harga bahan. Lagi satu, dapur untuk pemanasan. Kompos ni. Cuba fikir, pembelian stok lain kali nanti. Kalau penduduk kampung mula tanam cendawan, masa tu macam mana dengan pembelian secara pukal? Wah, awak dah fikir sejauh tu. Kenapa fikir jauh sangat? Kalau gagal kali ni, dah tak ada peluang lagi. Awak kena fokus untuk tanam. Hari ni kena semai. Cuba awak bagi tahu. Anak cendawan jenis biji ni guna cara apa untuk semai? Anak cendawan jenis biji lebih mudah disebarkan. Kita boleh guna cara petaburan untuk menaruh 60% anak cendawan ke atas baja pemumpuk. Abang Yang Fu, saya tak tipu tau. Betul, saya tak tipu. Kalau tak, tanya Wang Shan. Profesor Ling tu memang puji Kak Syihwa di depan semua orang. Dia puji Kak Syihwa seorang yang berkaliber, pemahamannya kuat dan cepat belajar. Kak. Petang ni kan kakak nak letak mana satu benih ya? Kak. Bukan letak benih, tapi menyemai anak cendawan. Betul-betul. Itulah dia. Dia nak tanam apa tak ada kena-mengena dengan kami. Tak boleh pergi. Saya pergi belajar kemahiran. Bukan buat perkara yang memalukan. Kenapa pula tak boleh pergi? Saya kata tak boleh pergi, tak bolehlah! Yang ni sebutnya terong. Kak Syihwa, datang pun. Tadi saya fikir, hari ni nak semai anak cendawan. Kalau Syihwa tak datang, rugilah dia. Profesor Ling, saya mesti kena belajar. Saya tak boleh putus asa. Baik, Wang ke sini. Ya. Bawa kotak anak cendawan. Baik, saya pergi ambil. Debo, ambillah. Kak Syihwa. Sekarang ialah masa paling tepat untuk semai anak cendawan. Awak berdua tengok ya. Inilah anak cendawan jenis biji. Ikut cara yang Debau kata tadi, semua orang menabur 60% pada permukaan baja. Kemudian letakkan blok benih ke dalam baja pemumpukan. Profesor, bagi saya satu. Saya pun nak belajar. Saya asyik ingat awak ketua daerah. Terlupa awak pemurid saya. Baiklah. Saya ajar awak juga. Terima kasih. Awak semua tengoklah. Kerja Syihwa juga yang masih paling bagus. Semua mesti kena ingat. Tangan mesti ringan. Tak boleh tekan dengan kuat, ya? Syihwa dah balik. Ya, dah balik. Jayan?
Mak dah balik ni. Yang Fu. Yang Fu? Jayan? Oh, Kak. Yang Fu yang minta awak jaga? Ya, dia dah tidur. Mulanya nak tunggu dia bangun baru hantar. Tapi saya risaukan Abang Yong Fu yang tak gembira. Sebab tu saya nak pulangkan balik. Kenapa dengan kakak? Tak ada apa. Bawa dia masuk dulu, ya? Kakak nak pergi mana? Malam nanti saya jemput, ya? Bawa masuk! Jom balik rumah. Saya bersalah pada awak. Awak tak patut kahwin dengan saya pun. Saya tahu lepas kita kahwin, awak susah hati. Hati saya lebih sedih masa awak layan saya dengan baik. Saya marah awak, menyusahkan awak. Tapi awak masih layan saya baik. Syihwa, saya tak dapat bayar awak dalam hayat ni. Biarlah saya mati. Saya bayar dalam hayat seterusnya. Kalau bukan demi saya, bukan demi menggali silo air, awak pun mesti takkan jadi macam ni. Awak layan saya dengan baik. Sekarang saya tak berguna. Saya ni hanya beban. Saya nak tahu, kalaulah saya bukan macam ni, awak masih akan hidup dengan saya? Awak kesiankan saya je. Yang Fu, tak kira apa yang jadi, awak tetap suami saya. Awak tetap ayah Ziaya. Syih Wang. Macam mana? Kalau nak kumpul air, bagi tahu saya. Saya tolong awak. Ini truk siapa ni? Tak berani nak tipu. Aduh. Kalau ini truk orang, tak berani nak bawa, kan? Bukankah hari tu saya cakap saya tengah buat hal penting? Kereta ni kami beli melalui pinjaman.
Gunakannya untuk kerja di kebun. Kalau tak pun, berlangkah barang. Tengoklah, ada 4 roda. Orang tak penat. Bagus. Cawan awak macam mana? Bukan cawan, cendawan lah. Tak kisah cawan ke cendawan ke. Pakcik nak tahu bila pelaburan kamu boleh dibayar balik. Sikit lagi. Aduh, pakcik bukan nak membebel. Kalau tak dapat tengok dan sentuh sesuatu benda, tak boleh melabur sesuka hati. Kalau duit ni disia-siakan, menangis pun tak ada air mata. Pakcik nak nasihat. Kalau ada duit, baik beli traktor. Letak traktor di rumah lebih baik. Sekurang-kurangnya masih boleh sentuh. Traktor ni juga boleh jadi satu hiasan. Atuknya pun dah nak datang. Tunggulah kami kaut keuntungan dan menikmati kehidupan. Pakcik, saya nak kumpul air untuk siram bangsa cendawan. Saya pergi dulu. Aduh, Debo ni. Kamu dah banyak timbulkan masalah. Pakcik bukan nak tegur. Ubat pahit baik untuk kesihatan. Debo, kenapa kamu ni tak ada timbang rasa pun, ha? Dahlah. Jangan cakap lagi. Yalah. Jom kita balik. Gerak. Kita balik. Baru beli. Baru beli. Bila beli? Bila beli? Hebat betul. Macam mana? Ya, betul. Cantik kan? Abang Dayu. Diam-diam dia terus beli mesin besar, ya? Dayu, saya tahu pakcik beli barang. Rupanya beli mesin baru. Rambos, kami beli mesin besar. Tak belanja banyak duit. Mana boleh beli mesin terpakai? Dahlah. Rambos, turunlah. Turun dah cepat. Kak, mereka dah datang. Sini. Dah datang dah. Debo, semua dah sedia ke? Ya, dah sedia. Ya, semua dah sedia. Jom. Ya. Keputusan eksperimen telah buktikan keadaan semula jadi di sini sesuai untuk tanam cendawan. Terlalu cantik. Saya tak sanggup nak petik. Cepat tak cendawan ni tumbuh? Cepat? Sampai saya tak percaya. Bukan aja cepat. Penuaian cendawan pun perlu dijalankan dengan cepat juga. Bagi Huang tunjuk dululah. Ini cendawan tunggul pertama. Pertumbuhan cendawan peringkat awal rapat. Semasa nak petik, kita kena berhati-hati dan cuba pastikan akar cendawan tak ada miselium dan tak rosakkan cendawan muda. Janganlah tergesa-gesa. Kemudian jadi awak kena macam ni. Tekan dengan ringan. Lepas tu pegang payung cendawan. Kemudian goyangkan secara perlahan. Akhir sekali, keluarkan badan cendawan dengan pusingkannya. Apa yang penting sekali, ingat formula. Pertama, kena pegang. Kedua, tekan. Ketiga, goyang. Pegang, tekan, goyang. Sudah, boleh mula petik. Pertama. Kuat sangat tu. Ingat patahkan jagung ke? Ringan sikit. Macam ni baru betul. Tak senang untuk hasilkan setunggul cendawan. Rugilah kalau satu dah rosak. Syuhah? Ya. Awak belajar dengan cepat. Awak mesti akan jadi seorang yang pandai tanam cendawan nanti. Sekarang kita teruskan kerja. Kutip sampai habis. Kerja! Kerja! Ya. Kerja. Encik, tolong berhenti.
Profesor Ling, perlukah kita menjerit masa jual cendawan? Boleh tak kalau saya jerit macam ni? Jual cendawan! Cendawan yang segar! Baunya busuk, tapi ia sedap. Bagus. Jual cendawan! Memang bagus tu. Betul. Jual cendawan! Bau busuk, tapi ia sedap. Bau busuk, tapi enak dimakan. Macam mana? Nak rasa apa tu? Cubalah rasa. Ini dia. Buat banyak sikit. Apa benda ni? Agak kes Berapa? Belilah. Saya sepedas saya. Nak 1 kg. Segar lagi. Nak ke tak? Mari. Agak sini. Cendawan dari selatan. Oh, ya. Cendawan apa ni? Nama sainsnya Agaricus bisporus. Betul. Agaricus bisporus. Ia sangat berkhasiat. Kaya dengan protein, saling dan asid glikolic. Boleh turunkan tekanan darah. Sangat sedap tau. Letak. Ini apa tu? Pernah nampak Datuk Seri dengar. Mestilah tak nampak. Cendawan dari selatan. Profesor dari Fujian tanam di sini. 3.5 yuan setengah kg. Lebih murah dari yang diangkut dari selatan. Kalau awak nak skor tak, saya boleh kurangkan 2 sen kat awak. Wah, ini memang Agaricus bisporus. Sangka sini pun ada juga cendawan. Awak juga. Mari. Lah sekampung. Cubalah. Ini yang kami tanam. Orang Fujian memang suka benda macam ni. Betul. Sangka sini ada. Dia hantar dari Fujian juga. Ini kami yang tanam. Awak Kami tanam tanam sendiri? Oh, setengah kg berapa? 3.5 yuan. Bagi saya 1 kg. 1 kg. Bagi saya buat. Bagi saya sekotak. Bagi saya 2 kg. 2 kg saya isikan. Awak ambil lah ni. Awak pilih sendiri. Apa tu? Awak pilih je. Biar saya buat. Encik, datang lagi ya. Baik. Ya. Buat banyak sikit. Mari. Cendawan. Saya nak skor. Boleh. Tengok dulu. Stok kita tak boleh isi. Ya. Ini nak cuba buat. Ini boleh. 500 gram. Ini 10 kilo nak. 15 gram, 15 kg. Cuba tengok hasil 1 kg, 1 yuan. Boleh. 2 kilo boleh. Selagi ada boleh. Ya. Kira lah. Baik, saya kira. Boleh. Sedap tau. Banyak kesihatan pun bagus makan ni. Betul tak? Betul. Ambil. Selamat jalan, Tok. Baik. Cepat atas sana. Mari. Saya sepedas saya. Nak berapa gram? 1 kg. Mari datang tengok semua. Jangan lepaskan benda baik ni. Agaricus bisporus dari kampung Jintan. Ya. Mari tengok Agaricus bisporus. Banyak sayur lagi. 500 gram je. Bawang ada. Tak mahal sekarang. Agaricus bisporus. Tengok ya. Agaricus bisporus 22.5 kg. Sangat berkhasiat. Ialah 130. 148.50 yuan. Agaricus bisporus yang sedap. Betul kan? Betul. Agaricus bisporus. Baik. Agaricus bisporus yang sedap. Selamat jalan semua. Baik. Jumpa lagi. Mari datang dan tengok cendawan. Cik nak beli. Tinggal mari sikit tengok. je ni. Encik, boleh gerak? Lebih awal dari yang dijangkakan. Kan? Yelah. Mula-mula saya risau juga. Tak ada orang nak beli. Debo, Dengar tak? Ya. awak kira duit dulu. Susunkan baru masuk ke dalam dompet ya. Baik, Sifu. Awak panggil saya Sifu. Profesor Sifu saya mulai sekarang. Saya nak panggil Sifu. Memandangkan saya ni Sifu awak ni Sun Wukong atau Zhu Beiji. Kesaksi bas. Jom. Sifu boleh tunggu sekejap tak? Tunggu ya. Hei! Okey, berapa harga ayam ni? Bagi 2 ekor ya.
Abang, saya dah balik. Hei, datang sini cepat. Kenapa masuk dalam ni? Tengoklah. Cendawan ni memang dah tumbuh. Jom. Macam mana dengan jualan cendawan? Jom, kita masuk. Aduh, ada apa? Kenapa? Bukankah ini beg abang? Masa abang masuk ke sekolah, mak yang buat. Mak yang buat, tapi abang tak guna. Abang tengoklah apa yang saya isi dengan beg ni. Semua ni duit jual cendawan kali ni? Ya. Biar betul. Setunggu cendawan pun dapat duit sebanyak ni. Rasanya bangsa cendawan Sifu saya pun kaut sebanyak ni. Sifu saya kata dalam 2 bulan akan terus tumbuh. Nanti abang tengoklah pendapatan saya. Saya akan bawa mak ayah dan makcik kita tinggal di sini. Biar mereka hidup senang. Saya nak bawa makcik ke Beijing untuk rawat penyakit. Kali ni mesti dapat rawat penyakitnya. Sifu awak? Iyalah. Oh. Manisnya mula awak panggil dia Sifu. Baguslah, Debo. Bagus. Kali ni awak akan tunjukkan teladan kepada penduduk kampung. Abang nak puja awak lah. Tapi, abang ada permintaan lain. Apa dia? Awak mesti tunjuk tentang kejayaan awak ni. Lepas tu kita promosikannya. Bila tengok awak dah berjaya, kita buat semua penduduk kampung ikut tanam cendawan. Itu kan kerja abang. Apa kaitannya dengan saya? Saya ikut Sifu untuk cari pendapatan je. Kampung kita nak bangunkan tanaman dan perniagaan cendawan. Mestilah belajar dengan awak. Masa awak cari pendapatan, kenalah bantu orang juga. Dengar tak? Dengar, saya dengar. Suka hati abang lah. Satu perkara lagi. Apa dia? Berapa hari Shui Hua bekerja di bangsa cendawan awak? Kenapa ketawa? Abang tanya. Saya ada catat. Jumlahnya 17 hari. Masa awak bekerja di bandar daerah, berapa gaji awak sehari? Kalau sehari, paling kurang 12-13 yuan. Boleh sampai 17-18. Awak ambil purata dan kira gaji dia. Lepas tu cepat hantar pada dia. Abang tak cakap pun. Kak Syihwa memang bekerja keras di tempat saya. Kehidupannya sekarang pun susah. Kita jangan cakap ni lagi. Pertimbangkan antara cinta abang pada dia dan persahabatan antara kami. Saya tak ambil purata. Saya bagi paling banyak 20 yuan. Janganlah libatkan hal lepas. Kan kita tengah bincangkan hal sekarang. Oh, hal nak sekarang. Nak kena budak ni. Wah, bagus. Setiap hari awak pergi ke bangsal cendawan orang lain. Sekarang cendawan dah pun tumbuh. Apa yang awak dapat? Jaga sikit percakapan. Kita ni janganlah berkira sangat. Masa saya pergi, kan saya dah bagi tahu awak. Saya cuma gunakan bangsa cendawan orang untuk belajar kemahiran dan menuntut ilmu. Itu untuk persiapan kita demi bina bangsa cendawan sendiri. Bangsa tu perlukan 2,000-3,000 yuan. Kita mampu ke? Sekarang kita tak mampu. Masa akan datang siapa tahu. Awak tengoklah Pakcik Dayo. Dia pun pinjam duit untuk beli traktor. Kita pun boleh. Jangan buat perkara sia-sia boleh tak? Tolonglah jangan berfikiran macam ni. Saya dah macam ni. Bergantung kepada perempuan. Kalau kita tak dapat bayar, runtuhlah keluarga ni nanti. Kenapa dengan perempuan? Mak ayah, janganlah gaduh lagi. Kak Syihwa. Ya, Debo. Ada apa? Ya. Hai Abang Yongfu. Dia memang macam tu. Jangan ambil hati. Ada kerja dekat bangsa cendawan ke? Terung. Saya dah nak habis kerja. Lepas ni saya ikut awak. Hari ni tak ada kerja. Saya datang nak bagi gaji. Gaji? Ya. Gaji apa pula? Gaji kerja di bangsa cendawan saya lah. Gaji bekerja? Awak mengarut apa ni?
Masa tu saya pergi belajar. Tak kira sebagai kerja. Itu mestilah kerja. Kakak belajar kemahiran dengan sifu saya, bukannya dengan saya. Kakak memang bekerja dengan saya pun. Betul tak? Kakak penat kerja, bermandi peluh, mestilah kena ada gaji. Saya dah kira kakak kerja sebanyak 17 hari. Kalau ikut gaji di bandar daerah, 20 yuan satu hari. Jumlahnya 340 yuan. Debo. Kakak ambil Debo, lah. tak boleh, tak boleh. Kakak memang kena ambil. Yang ini tanda terima kasih dari saya. Saya pergi dulu ya. Debo. Debo. Kita ulang balik. 10, 20, 30, 40. Apricot. Apricot. Terung. Buat tak tahu pula. Jayan. Sebutnya macam mana? Yang ini? Pearl. Boleh tak? Boleh. Hai. Apa Awak khabar? datang. Tolong Saya buka. Terima kasih. Sama-sama. Wah, busuknya tempat ni. Profesor, jom kita pergi mandi di pekan sebab nanti kita nak jumpa orang. Tak naklah pergi. Pekan tu jauh lah. Saya sibuk ni. Alah, mandilah, Profesor. Bau ni memang sangat busuk. Dan bau di badan pun sama jugalah. Awak kata saya busuk? Mana ada. Kalau nak tahu, saya ni berpeluh pun dah macam mandi. Saya bersih aja. Alah, penyelewu dah nak datang. Kita kenalah mandi, baru nampak sopan. Penyelewu nak datang? Baik-baik, kenalah jaga adab. Saya akan cuci kepala. Terima kasih, ya. Bau apa ni? Kalau wangi je dah boleh. Wanginya? Wah, Profesor, tengoklah sabun ni. Sabun ni berwarna putih tau. Tapi dah jadi macam ni. Aduh. Rasanya ada 3 atau 5 hari tak cuci rambut kan? Ke dah seminggu? Dah lupa. Ya, betul. Dah, boleh cuci dengan air. Dah. Jangan tuang lagi. Jangan basuh air. Wah, Dah lah tu. Profesor, tengoklah air ni. Wah, kalau ambil berus tulis, dah boleh tulis kaligrafi, tahu tak? Penyeliwu. Ada komen tentang cendawan tak? Dia akan makan bersama nanti. Dia boleh cakap apa lagi? Jadi ni hal yang baik? Tak ada kaitan. Mestilah hal baik dengan kata dia je. Profesor Ling, ini teh Wuyi, kegemaran Profesor. Saya bawa khas. Terima kasih ya, penyeliwu. Keadaan di sini tak berapa baik. Harap sabar ya. Bagi saya tuan. Saya dapat makan steamboat sup cendawan. Mestilah puas hati. Sup ni harum. Aduh, hebatlah, hebat. Masa awak cakap nak makan steamboat sup cendawan, saya pun fikir kalau ada saus sate, mesti bagus. Air liur saya dah mengalir. Awak ni kedekut sangatlah. Bukan saya kedekut, Profesor. Benda tu dibawa oleh penyelewu untuk belanja, Profesor. Saya terfikir awak bekerja dekat sini, mesti dah rindu dekat rumah, kan? Jadi saya bawa sikit bahan dari Fujian supaya dapat ubati rasa rindu awak pada kampung tu. Ini rasanya, rasa kampung. Lama tak Profesor rasa. suka makan, lain kali saya bawa lagi. Baguslah. Mari kita minum. Profesor Ling, terima kasih ya. Tahu, prestasi Profesor di luar jangkaan kami, Jin San. Kita sekali, kita minum sama ya. Kami memang tak sangka yang penanaman cendawan ni boleh bawa pendapatan dengan cepat dalam masa yang singkat aja. Betul. Awak yang suruh saya sempurnakan kerja. Mestilah saya akan cuba sedaya upaya. Kalau tak, saya tak layak makan sos sate ni. Profesor Ling, sebenarnya kali ni saya nak bagi tahu satu berita baik. Berita baik apa tu? Berkenaan cadangan dan perancangan untuk membangunkan bansal cendawan besar untuk tanam cendawan di Kampung Jintan. Saya dah bentangkan topik ni di mesyuarat bersama antara provinsi dan wilayah. Ketua bagi provinsi dan wilayah ni bersepakat untuk menyokong kerja Profesor. Kami di Fujian akan hantar dalam 10 orang juruteknik yang paling cemerlang ke sini. Baguslah tu. Memang tepat masanya. Tapi saya ada satu syarat. Apa dia cakaplah? Saya sendiri nak pilih 10 orang juruteknik ni. Keadaan kerja dan kehidupan di sini terlalu susah.
bukan semua orang dapat tahan. Saya nak pilih orang yang boleh tahan lasak, orang yang bertanggungjawab dan orang yang boleh tahan sunyi. Baik. Profesor pilih je. Lepas tu bagi nama. Saya mesti akan hantar orang tu kepada Profesor. Baik. Profesor Ling memang hidup susah di sini. Keadaan syarat sini sangat susah. Bangsa cendawan tu memang sangat busuk. Jin Shan, awak kena jelaskan bangsa cendawan yang busuk atau Profesor Ling yang busuk? Dua-dua sama busuk. Aduh, jangan cakap tentang tu masa tengah makan. Memang tak senang. Dah, makan sup tu. Jin Shan, saya pun ada berita baik untuk awak. Ketua Autonomi dah buat keputusan. Kena selesaikan masalah penghijrah yang miskin dan tak ada duit untuk dapat bina bangsal. Pihak kerajaan akan bagi bantuan kewangan kepada penghijrah. Setiap keluarga diberi pinjaman sebanyak 3,000 yuan tanpa faedah. Wah, ini memang berita yang sangat baik. Macam ni, saya yakin dapat mendorong semua orang membina bangsa cendawan. Betul. Perniagaan ni dapat diperkembangkan di seluruh kawasan penghijrahan. Terima kasih ya penyelia Wu. Jangan berterima kasih guna mulut aja. Awak mesti uruskan hal ni dengan baik tau. Jangan buat saya malu lagi. Saya serius. Baiklah. Saya akan tunjukkan kesyukuran saya melalui tindakan. Penyelia Wu, saya tak nak tipu awak. Semasa saya melaporkan perancangan, masalah utama ialah modal pembinaan bangsal cendawan bagi penghijrah. Masalah macam pemupukan anak cendawan tu perkara remeh aja. Aduh. Bila saya nampak rupa gembira Debo tu, saya betul-betul berharap semua penduduk kampung pun akan ada rupa gembira macam tu. Betul. Asalkan penanaman cendawan ni dapat memperkayakan petani kita, semua boleh bantu untuk promosikannya. Petang nanti saya nak ke Yin Chuan untuk jumpa Ketua Autonomi. Saya nak gesa mereka untuk realisasikan polisi ni. Kalau kita buat ni cepat, cepatlah petani dapat cari pendapatan. Kerja untuk membasmi kemiskinan pun dapat disempurnakan. Betul tak? Hasrat awak pun akan tercapai cepat sikit. Betul lah tu. Tapi Profesor Ling kena bersedia dari segi mental. Lepas dia bermula, mungkin Profesor tak dapat balik kampung beberapa tahun. Baiklah. Asalkan dapat selalu makan saus sate yang sedap ni, saya tak ada masalah. Awak janji ya? Saya janji. Asalkan suruh dibawa saus sate ni. Alamak, tapi dia ni kedekut. Profesor, jangan cakap buruk tentang saya depan dia. Profesor dah makan cendawan semua tau. Saya suka makan. Makan lebih sikit ya. Penyelia Wu, saya sebenarnya tak pandai bercakap. Saya Ling Yinong. Mesti tak akan memalukan orang Fujian. Profesor ni terlalu merendah diri. Profesor kebanggaan orang Fujian. Aduh, dahlah minum sup tu. Profesor Ling, dengan kata Profesor ni, lega saya rasa. Sampai sekarang, saya masih ingat keadaan waktu saya sampai sini. Saya naik kereta 7-8 jam untuk sampai ke Jiaigu. Saya memang terkejut masa turun kereta. Kabarnya Jiaigu penduduknya miskin. Tapi rupa-rupanya sangat susah. Miskin sangat. Kehidupan yang sangat daif. Saya datang bulan Mac masa tu. Cuaca sangat sejuk, teruk dengan pasir. Penduduknya beratur panjang. Saya pun heran apa yang mereka nak buat. Lepas saya tanya, barulah saya tahu yang mereka nak jual sedikit kentang pada usahawan di pekan tu. Mereka beratur sepanjang malam. Ada petani yang pikul guni, ada yang balut dengan selimut yang nipis kat tempat tu. Saya tak dapat lupa masa keadaan tu. Lepas tu saya melawat sekolah. Itu pun tak macam sekolah. Bilik darjah tak ada. Cikgu mencangkung dan gunakan batang untuk mengajar pelajar tulisan. Bilik darjah memang ada, tapi tak ada pintu. Tingkapnya pun dah pecah. Murid-murid menggigil dekat situ. Hati saya rasa susah sangat. Saya terus menangis. Masa tu saya fikir saya mesti bangunkan ekonomi dekat tempat ni. Profesor Ling, saya memang berharap sangat satu hari nanti gurun Gobi ni dapat dihijaukan.
Kampung mining kita semua pun akan ada. Akan ada hospital, akan ada sekolah, ada taman, ada kedai. Penduduk hidup dan bekerja sihat sejahtera dekat sini. Bila tiba hari tu, teh saya ni akan ditukar dengan arak. Tukar dengan arak Fujian kita. Dan kita masih bertiga. Masih makan steamboat sup cendawan, ya? Kita akan minum untuk raikan kejayaan kita. Penjala Wu, saya dah nampak kedatangan hari ini. Sekarang memang serupa macam masa saya baru nak mula kerja dulu. Minum. Minum. Penanaman Agaricus bisporus yang berjaya membawa permulaan yang sangat baik. Bantuan yang diberikan oleh pihak jawatankuasa dan kerajaan Fujian seperti bantuan pembinaan asas, bantuan perniagaan, bantuan pendidikan, bantuan keuangan, bantuan rawatan dan lain-lain akan dilaksanakan di kampung mining. Debo, kau pergi mana tu? Yen Chuan, jual cendawan ni.穷。